Okay, boleh. Rasa kelas sebab okay, kelas lah. Mesti lah. Kamu saya ini yang dekat cakap saya nak tanya satu masalah lah. Satu saya ni kulit dia memang satu. Jadi kulit ni dah sakit kan. Sakit, lepas tu dia bikin sampai kan dia masa dia sendiri akan kena. Lepas tu dari sekolah lagi dia bersenangkan. Sampai sekarang ni dia sakit. Dengan tekanan ini, lepas tu sampai malam tu dia mimpi lah. Yang saya tahu mimpi satu ni mungkin nak dengan baby kan. Baby. Lepas tu kalau yang dia mimpi ni dia sembahyang, tapi sembahyang main. Kemudian dia tidur di sekolah. Kemudian lepas tidur tu ada seorang budak kecil kat belakang dia tu nangis cari mak dia. Lepas tu saya tanya ada mimpi tu maknanya mak hilang, dia ikut saya tu. Lepas tu mimpi tu saya sebut. Jadi nak tanya sebab mindset ataupun memang dia Terima kasih. Ada satu soalan lagi. Boleh lah. Feminition presiden memang. Assalamualaikum. Saya ada soalan yang baru kaitan dengan matlamat. Kalau seorang punya rasa, saya ada pengalaman masa BSR Jana. Bila jiran sekolah rumah saya punya rasa, dan saya pergi ke rumah. Macam-macam lah, guru yang datang, ustaz yang datang, tapi tak dapat nak menyelesaikan masalah. Dia betul-betul lakukan sampai 4 hari. Dan bokok yang datang dia pergi keluar bokok. Dan macam-macam yang dia gunakan. Baca ayat kursi pun, jin baca lagi ayat kursi. Dia memang carilah pengalaman. Tapi nak ceritanya akhirnya apa yang Allah sebut dalam surah Al-Quran, "Tunafiqu ba'dukum li ba'din 'adu." Maknanya akhir sekali dia akan cari punca siapa yang buat benda ni. Dan maknanya nak memastikan manusia ni gaduh. Bahawasanya yang orang ni buat, sebab orang ni kata simpulan yang hantar ke. So orangnya akan gaduh dengan ada sama lain. Jadi yang satu. So matlamat yang baru. Yang kedua ialah kaitan soalan kita. Kita sebut tadi. Akhirnya bila tak selesai ketika orang ni, yang menyelesaikan masalah tadi ialah Sami. Dia jemput Sami daripada Thailand datang. Dan akhirnya remaja tadi selesai, tak dirasuk selepas daripada berjumpa dengan Sami dia. Akhirnya akidah terpesong, keluarga gaduh dan porak peranda. Nak cerita dia, orang yang kena ni seorang ustaz. Keluarga ustaz ni belajar kat Mekah 30 tahun. Belajar agama, belajar agama, mengajar orang. Anak dia tu akhirnya dia yang terpesong kita. So, bagaimana pandangan ustaz kaitan dengan isu ini? Yang kedua ialah kaitan dengan pendidikan. Kerana kita tadi sebut soal negatifnya hiburan. Sebagaimana kita lihat selepas raya ni. Raya ni berdasarkan manusia yang beraya, hantu pun beraya sendiri. Dalam televisyen cerita hantu. Mari kita sebut benda itu sebagai satu benda yang negatif. Tapi yang sebut alternatifnya, bagaimana pendidikan di peringkat kita, contoh carangan peringkat mahasiswa dan sebagainya, nak mendidik masyarakat untuk mengenal soal kaitan alam gaib. Bagi saya, alam gaib itu bukan kita boleh ceritakan makhluk halus mana-mana, tapi dia benda yang lebih besar. Tapi sebenarnya pendidikan itu menimbulkan satu pengajaran yang besar bagi masyarakat. Apa alternatifnya itu dibuat. Terima kasih. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang beri soalan lah. Banyak soalan tanya ni. So jadi untuk menjawab semua soalan ni, saya pergilah setiap ahli panel untuk jawab soalan dan seterusnya menyimpulkan lah sekaligus lah. So saya mula dengan doktor dulu. Yang pasal yang ni, yang
jawab bisa semakin sempurna. Simpulan kesimpulan. Untuk saya kan macam kalau kita kena sihir, kita boleh apalah kalau kita ubat semua kan, mungkin macam dalam saya punya kes, ustaz saya cakap ni jenis dalam katanya lah, ni jenis yang bahaya doktor, yang keluar masuk. Jadi itu sebabnya doktor cuba dinding diri lah. Tapi kadang-kadang bila dia tak boleh nak affect kita mentally, sekarang saya dapati dia akan kacau kita secara fizikal. Ya, jadi dari segi macam beransur pulih tu, macam mana nak cakap ya, kita sebab bila kita kena, kalau orang hantar, bila kalau kita macam kita buat dengan ustaz, mungkin dia keluar ke apa, tapi dia boleh masuk balik. Ya, jadi kita tak boleh mengharap macam kita nak sembuhkan overnight lah. Ya, so what I'm saying is that macam kalau kita nak sembuhkan, kadang-kadang dia mengambil masa. Ya, so satu yang saya belajar, saya dinasihatkan doktor mesti istiqamah. Kita jangan putus asa, sebab putus asa tu sifat orang kafir kan. Jadi apalah, kita kena banyak sabar, dan insya-Allah lah kita kebanyakan ni masa kita tak boleh mengharap kita akan sembuh overnight. Ya, jadi beransur pulih tu maksudnya macam, sebab bila macam penyakit ya, kadang-kadang kita ada demam, bila kita nak baik dia macam-macam lah. Dalam maksud kita baik sebab dia efek macam urat saraf, efek saluran darah semua kan. Jadi like dengue ya, dengue dia akan macam dia efek saluran darah. Ya, jadi orang yang pernah kena dengue, dia akan rasa lemah lama selepas tu. Jadi ansur pulih tu akan mengambil masa, dan itu yang dimaksudkan macam kalau kita nak baik, dia tak ada overnight punya. Pada saya lah, untuk saya dia tak ada overnight punya formula lah. So banyak kena istiqamah dan sabar. InsyaAllah kita akan sembuh. Kita yakin sebab kita minta daripada Allah, Tuhan dan Tuhan kepada segala makhluk. Ya, terima kasih. Okey, terima kasih. Betul. Soalan pertama bagi ustaz tu. Tentang mualif tak ada, ustaz tak nak bantu. Dia jawab tak? Yang boleh jawab, lepas tu kesimpulan. Soalan pertama yang saya faham, yang sekat saya dapat dengar, telinga dah out sikit, bunyi jet engine terus bising. Pengaruh bomoh ni kadang-kadang yang saya faham nak berubat tapi tak jumpa pengamal perubatan yang betul gitu. Okay, susah nak cari mu'alij. Sepaham saya mu'alij ni memang susah nak cari, sebab ini satu bidang yang rare kalau bidang doktor panggil specialist agaknya. Jadi sebab bukan sembarangan ustaz boleh sembuhkannya. Bila ada ustaz kita jumpa minta sembuh, dia kata maaf saya tak tahu, kita respect ustaz sebab dia kata tak tahu. Antara ciri-ciri orang yang pandai ialah dia berkata saya tidak tahu bila dia tidak tahu. Bukankah Imam Malik sendiri apabila seorang datang dari jauh daripada Afrika dengan sekian banyak soalan, 40 ke 60, dia jawab 4. Dia siap, member tu siap menyindir, ini ke Imam Malik? Tapi saya tahu yang lain-lain saya belum tahu hadis. Jadi bila kita jumpa ustaz, dia tak boleh bantu. Dia tak kisahlah belajar Azhar ke, Madinah ke, API, UF ke apa ke, dia tak tahu tak apa. Maknanya dia, kita kata jujur dengan ilmunya. Daripada orang yang okey boleh. Lepas tu katakan bangsa tu betul-betul kena rasuk. Jin yang dulu pertama tampang dia melantik keluar, apa nak buat? Sebab kadang-kadang dalam mu'arij tu merawat patient, mangsa boleh bertambah sembuh atau boleh bertambah ganas. Tengok cerita The Exorcist. Exorcist tak tengok? Nanti kita cari kat YouTube apa kita tengok. Okey, seorang perempuan yang dirasuk, lalu ini cerita Kristen lah. Padri cuba untuk merawat semua tu, tapi budak perempuan tu menjadi lagi ganas. Bila lagi ganas, apa nak buat? Tu payah tu. Sebab jin tu betul-betul keluar dengan segala tenaganya tu, walaupun masih di dalam manusia. Jadi mu'alij ni saya boleh kata memang satu bidang yang spesialis. Satu bidang yang kita nak cari orang yang spesialis dalam ni. Jadi kalau kita jumpa ada orang yang tak dapat nak bantu, tak apa, maknanya bagus, dia jujur. Daripada orang yang kita tanya soalan apa, dia goreng pusing sana pusing sini, wallahu alam. Dia beli kepada Allah, Allah lebih tahu.
Memang Allah